dengan keluarga bapak yang saudara-saudara yang kita sediakan kalau di situ. Dan kalau tamat sebelah kiri ini pun dibuka, sebelah kiri ini pun boleh masuk juga. Cuma jangan PP lah, di sebelum, insyaallah. لا حول ولا قوة إلا بالله المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره. فالزهاد إذا مدهوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق، والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الحق. Faz-zuhadu, kemudian orang yang zahid, apabila dipuji mereka itu, maka duka cita hati mereka itu, kerana pandang mereka puji daripada segala makhluk, maka adalah mereka itu terdinding daripada hak dengan segala makhluk. Dan segala orang yang arif, apabila dipuji mereka itu, maka suka hati mereka itu, kerana pandang mereka akan puji itu daripada Tuhan yang sebenarnya. Maka adalah mereka itu terdinding daripada makhluk dengan hak. Yakni bahawasanya segala orang yang zahid di dalam ghaibnya daripada Allah Ta'ala itu, maka mereka itu tiada memandang mereka melainkan segala makhluk juga. Maka apabila dipuji mereka itu, maka pandang mereka adalah puji itu daripada makhluk juga. Maka duka cita hati mereka itu daripada demikian itu, kerana bahawasanya mereka itu takut daripada lepas bahagian mereka daripada Tuhan mereka itu, kerana jatuh mereka dalam terperdaya dengan demikian itu. Di sini Tuan Pengarang Al-Arif Billah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari menerangkan dua pecahan, dua pembahagian. Yang pertama golongan zahidin, dan yang kedua ialah golongan arifin. Perbezaan jauh di antara dua golongan. Yang pertama masalah az-zuhdu. Zuhud ialah satu sifat yang dicempakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam batin hati seseorang. Adapun zuhad, kalau ikut dalam ibarat ini dibuat dengan lafaz zuhad, dia beza dengan zahid. Kalau zahid mana orang yang zuhud. Kalau zuhad dibawa dengan siwa mubalaghah. Mana zuhad mana orang yang lampau zuhud. Dan sifat ini adalah sifat yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam hadis Rasulullah menyebutkan man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin. Man zahada fid dunya, barang siapa hatinya zuhud terhadap dunia, satu kurniaan daripada Ta'ala dikurniakan pada dia.
allamahullahu bila ta'allumin, bahawa Allah Ta'ala akan mengajarnya tanpa ia belajar. Ini dipanggil isyarat kepada ulumul laduniyah, ilmu yang dicampakkan terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila syarat hati mereka itu dibersihkan daripada menghadap kepada makhluk. Dan dalam kitab ini juga telah disebut dulu, iaitulah ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin. Ma qalla amal, tidak dikira sedikit amal tu. Apabila amalan yang dilakukan oleh seorang timbul daripada perasaan batin hatinya ada sifat zuhud yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala kasura amal baraza min qalbin raghibin, dan amal itu tidak dikira hebat dan tak dikira banyak apabila keluar daripada batin hati orang yang tidak zuhud. Bila hati yang tidak zuhud, dia buat ibadat bukan kerana Allah. Dia buat amal saleh lahiriah, tapi batin dia tidak menghadap kepada Allah Ta'ala. Itu jadi cacat dan harga kualiti dia kurang. Dia orang yang bersifat dengan sifat zuhud ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, ada perbahasan lagi. Peringkat-peringkat maratib dipanggil martabat-martabat kedudukan seseorang itu. Ada yang peringkat tinggi dan ada yang lebih tinggi daripada maqam zuhud. Itu maqam zuhud dengan maqam arif, maka arif lebih tinggi. Sebab sini disebutkan dua. Jadi yang pertama disebutkan di sini, segala orang yang zahid apabila dipuji mereka itu, maka duka cita hati mereka itu. Orang-orang yang bersifat zuhud ni, dia merasakan tidak selesa bila dipuji. Sebab apa? Sebab ia bimbang, takut kerohanian dia tadi rosak. Bila dipuji, dia takut dalam dia bergoyang. Keikhlasan dia maknanya takut maknanya jadi rosak. Oleh kerana itu dia bimbang sangat dengan pujian daripada yang datang daripada makhluk. Sebab apa jadi begitu? Sedangkan kedudukan dia tadi tinggi lah tu. Tapi masih lagi jika dibandingkan dengan arif billah ni lagi tinggi. Itu berdasarkan dengan hadis yang lain pun ada. Kedudukan yang amat jauh berbeza ni. Sebab apa? Kerana pandang mereka itu golongan zahid puji daripada makhluk. Ya, dia memandang puji itu daripada makhluk. Sebab itu dia bimbang. Maka adalah mereka itu terdinding daripada hak dengan segala makhluk. Mana kedudukan orang yang zahid ini zahid di peringkat awam. Dia ada banyak pecahan ya, sebenarnya. Kalau mengikut yang dipecahkan oleh ulama, dia ada beberapa pembahagian. Pertama, ta'rif az-zuhdu itu dia panggil khuluwul qalbi minat ta'alluq bi ghairi rabb. Itu dia asal makna ta'rif zuhud. Ya. Iaitulah khuluwul qalb, mana sunyi batin hati dia, bersih daripada gantungan selain daripada Allah Ta'ala. Ini peringkat tinggi. Jadi bila dalam dia bersih, cantik, maka dia akan selamat daripada gangguan-gangguan kerohanian yang lain dalam ibadat dia. Dia akan membawa kepada kebersihan, keikhlasan yang sempurna yang menjadi ruhul ibadah. Ataupun disebutkan dengan bududatil dunya minal qalb, iaitu sejuk hati dia, tenang daripada gangguan dunia di dalam batin hati dia. Dunia apa makna dunia? Masyaghalaka, barang yang membimbangkan kamu anil khalq, daripada khaliq, anil khaliq, daripada Tuhan. Tiap-tiap benda yang mengganggu kita daripada berjalan ke hadirat Allah, mencari keredaan Allah, menunaikan perintah Tuhan, itu dipanggil dunia. Adapun ma qarrabak, ma qarrabaka ilallah, benda yang membawa kamu hampir kepada Allah, itu dipanggil akhirat. Walaupun bentuk dunia, wang ringgit, makan, minum, tapi kita gunakan dia niat untuk dapat keredaan Tuhan, mencari keredaan Allah, maka dinama akhirat. Itu tarikh. Jadi dunia pada zahir kadang-kadang dia jadi akhirat.
akhirat pada zahir, kadang-kadang jadi dunia. Ini bahaya. Amalan kita buat, zahir ni ibadat. Ya, tapi dalam dia tadi bukan untuk hampir diri dengan Tuhan, dia ada tujuan duniawi. Maka jadi rosak. Ini benda amat bahaya. Jadi boleh bertukar. Zahir bentuk dunia tapi jadi akhirat. Kadang zahir bentuk akhirat, dia boleh jadi dunia. Berpunca daripada mana? Dalam. Sebab ukuran dia semua di dalam tu. Tapi di dalam dia bersih betul, kedudukan dia menghadap betul di hadrat Allah Ta'ala, insyaAllah dia akan selamat. Ini dia antara dia. Khulu wal qalbi minat ta'aluk bi ghairi rabbih. Mana suci batin hati dia daripada tertambat, tertakluk, terikat dengan selain daripada Allah Ta'ala. Maka hidup dan mati dia betul. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul, tepat. Kemudian ulama bagikan az-zuhdu ni, ada bagi pembagian yang pertama dia panggil az-zuhdul ammah, iaitu tarku ma fadala minal hajati fi kulli syai'. Zuhud yang pertama dipanggil orang yang meninggalkan akan benda yang lebih daripada hajat. Ini zuhud yang zahir. Dia mengambil sekadar hajat saja. Benda-benda yang lebih-lebih yang tidak masuk kepentingan untuk beribadat ditinggalkan sebab memberatkan dia. Ini zuhud peringkat awam yang luar. Ada pun zuhud khassah, iaitu meninggalkan tarku ma yashkulu anit taqarrub ila ta'ala fi kulli hal. Zuhud peringkat yang kedua dia sudah tinggi sikit. Dia meninggalkan segala barang yang mengganggu, segala barang yang menghalang daripada melakukan taqarrub, pendekatan rohani dia kepada Ta'ala dalam semua keadaan. Dan yang paling tinggi dia panggil az-zuhdul khassatul khassah. Zuhud peringkat khassatul khassah, pilihan atau pilihan, iaitu tarkun nazar ila ma siwallah fi jami'il awqat. Mereka meninggalkan nazar, pandangan batin hati dia kepada selain daripada Allah Ta'ala pada semua waktu dan keadaan. Membawa sentiasa hati dia menghadap kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sinilah perbezaan antara dua kategori orang yang sedang berjalan menuju ke hadrat Allah dengan orang yang telah sampai. Dia buat misal oleh tuan pengarang sini. Pertama golongan zahidin, yang kedua golongan arifin. Jadi golongan zahid, oleh kerana dia nak memeliharakan amalan-amalan dia supaya amalan dia jadi cantik, amalan dia bersih, diterima oleh Allah Ta'ala, tidak tertipu di akhirat. Buat atas dunia, besok akhirat kosong. Dia takut begitu. Jadi oleh kerana itu dia bimbang sangat pujian-pujian daripada orang. Sebab takut terganggu. Bila orang puji takut, dia terbalik maknanya. Ya. Berbanding dengan golongan arif. Sebab apa benda itu berjadi begitu? Sebab dia belum tamkin atau belum tamakun, rohani dia betul-betul menghadap dalam tauhidul af'al. Oleh kerana dia masih nampak lagi perbuatan-perbuatan itu dari makhluk. Jadi oleh kerana itu dia rasa tidak selesa apabila dipuji. Dan ini pun ada berlaku dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi suruh apa? Kamu lemparkan pasir kepada orang yang memuji kamu berdepan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa inahu qata'ta unuka, seolah-olah dikerat leher kamu. Jadi Rasulullah SAW bercakap, dia ada dua keadaan. Ada dalam bentuk syariat yang zahir, ada dalam bentuk syariat yang batin. Bentuk Quran pun didatang dua tu. Ya, pembersihan dalam luaran dan pembersihan di sudut dalaman. Sebab kadang-kadang perbezaan ucapan-ucapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu masa Rasulullah mengatakan, bila kawan orang tu dipuji cara berdepan, kau ambil segenggam pasir, kau melemparkan muka dia seolah dikerat leher kamu. Ini peringkat awam. Adapun kedudukan Rasulullah SAW sendiri, apabila dipuji oleh Ka'ab bin Zuhair dalam qasidah dia, Rasulullah menunjukkan kegembiraan. Rasulullah dipuji, Rasulullah gembira, Rasulullah buka serban dia, Rasulullah cempak kepada Ka'ab bin Zuhair. Dalam keadaan wajah dia, keadaan dia gembira seronok. Tadi Rasulullah kata puji suruh baling, Rasulullah bagi serban tak? Ya, tunjuk gembira, itu menyanyikan ada dua keadaan. Dia berbeza. Sebab di sini diletakkan dua keadaan. Sebab apa? Orang zahid dia bimbang sebab dia nak jaga, sebab dia belum tamkin betul. Adapun arif tidak, dipandang semua gerak daripada Allah Ta'ala. Dia kena tu orang puji pun nampak tu gerak Tuhan, bukan dia punya. Itu caranya, sebab ada beza situ. Ya. Jadi perbezaan dengan sebab apa? Perbezaan
darajat makrifat mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, Rasulullah sendiri pula memuji Sayyidina Abu Bakar. Lau zinan imanu Abi Bakar bi imanin alamin darajat imanu Abi Bakar. Kalau ditimbang iman Abu Bakar ni, kata Rasulullah SAW, dengan seisi alam, dan saya lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam keadaan Rasulullah kata, orang puji, maknanya suruh kita balingkan pasih. Di satu hadis lain pula, Rasulullah sendiri memuji akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab Rasulullah mengenali siapa dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukan orang yang sudah tamkin. Dia tidak mana berganjak. Dipuji dengan tak puji pun sama je. Ya. Itulah istiwa uzzammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia. Sama ada orang puji, tak puji, orang beradab boleh tak. Ketiga itu lain keadaan. Jadi berbeza dua keadaan dengan sebab berbeza kekuatan makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama diceritakan golongan zahid. Padahal kita nak duduk taraf zahid pun ya, kita nak cacat darajat zahid tu pun jejak tak berapa jejak. Dibahas panjang oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Ya, zahid pada keadaan pakaian, zahid dalam keadaan persiapan, zahid dalam keadaan kelakuan. Banyak pecahan-pecahan yang begitu besar, panjang, luas dibahas oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Tapi bila dibanding dengan arif, arif lagi tinggi. Itu menunjukkan keadaan-keadaan berbeza-beza kedudukan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala orang yang arif, mana orang yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengenalan yang khassah, makrifat yang khassah. Mengenal mereka dengan Tuhan tadi bukan sekadar dengan ilmu yakin, tapi dengan hakul yakin dan kamal yakin. Dan segala orang yang arif itu apabila dipuji mereka itu, maka suka hati mereka itu. Ada pelik. Golongan zahid takut, golongan arif dia gembira. Ya, dengan pujian. Kerana apa? Sini beza dia. Kerana mana pandangan dalaman rohani mereka tadi adalah puji itu dari Tuhan yang sebenarnya. Ya, orang puji itu siapa gerak ni? Tak ada. Dia puji siapa yang gerakkan dia. Hati dia tadi suka sebab dia puji. Siapa yang menggerakkan hati? Siapa yang menggerakkan lidah dia? Siapa yang menggerakkan kalam dia? Semua min hakikat daripada Ta'ala. Kul kullum min indillah. Katakan semua itu datang daripada Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana pandangan itu berbeza kedudukan, keadaan berbeza antara zahid wal arif. Maka adalah mereka itu terdinding daripada makhluk dengan hak. Yang tadi zahid dia terdinding hak dengan makhluk. Yang ini terdinding makhluk dengan sebab hak. Dengan sebab dia memandang al-haq wallahu ta'ala, hati sentiasa memandang af'al Tuhan, dikaram dalam makrifat yang khassah, maka tidak jadi masalah kepada dia. Ya. Ada kalam-kalam sufi dia kata, makanlah kamu sebagai makan orang yang sehat. Bunyi dia lain. Faham? Makanlah kamu sebagai makan orang yang sehat. Kalau orang sehat, makanan tak ada apa. Dia sehat kan? Tubuh badan dia sihat, tak ada penyakit, tak ada gangguan apa. Makanlah manis ke apa pun tak ada apa. Tapi kalau orang tak sihat, manis, dia kena kontrol. Gula naik, kan naik 25. Kan? Makan-makan yang boleh sumbat-sumbat dalam jantung ni jaga. Makan lemak tu jaga. Tapi kalau orang sihat tak ada hal. Makan dia nak makan apa pun. Ya? Dal kambing saja. Kita pun tak jongkang tu. Ada beza tu. Makan orang sihat, maknanya apa? Para arifin, orang yang rohaninya sihat, tak ada gangguan. Dia pandang semua afal Tuhan. Jadi bagi dia tak ada apa, dia selamat. Ada orang tak berapa sihat ni, dia pandang makhluk, dah ditinggikat hati dengan makhluk. Orang puji dia tombang, dan mana rohani dia tak kuat. Kalau tak kuat, kena jagalah, kena kontrol makan. Ya, kena kontrol makan supaya apa? Jangan ditombang. Begitulah kedudukan rohani tadi. Berbeza, orang yang sihat dia panggil golongan arifin billah. Adapun golongan zahid tu peringkat belum berapa sihat. Sihat tapi tak berapa. Kalau kita ni tu tak boleh bangun kan. Dekat kita ni anak lah orang lain orang takut peringkat apa? Peringkat terbaring tak boleh bangun. Makan pun bersebab. Maksudnya apa? Rohani kita kurang sangat kesihatan dia. Yang dibawa segala orang yang zahid daripada dalam ghaibnya, mana lenyapnya tadi, daripada Allah Ta'ala. Ya.
maka mereka itu tiada memandang mereka melainkan segala makhluk juga. Ini zahid dari peringkat awam. Ini zahid sekadar peringkat latihan awal. Dia kontrol benda ni supaya apa? Nak membina dalaman dia. Adapun zahid peringkat yang tinggi tadi hilang. Ya, ialah ghaib pandangan yang lain. Dipanggil tarkun nazar ila ma siwallah fi jamil awqat. Dia meninggalkan pandangan rohani selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dipuji mereka itu, maka pandang mereka adalah puji itu daripada makhluk. Di sini takut. Ya. Maka duka cita hati mereka itu daripada demikian itu. Sebab dia faham, bila dipuji biasanya disangkut. Jadi oleh kerana itu dilemas. Kalau orang puji kadang-kadang dia takut. Kerana dia sedang membina kekuatan makrifat pengenalan dia dengan Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya mereka itu takut daripada lepas bahagian mereka daripada Tuhan mereka itu. Sebab mereka faham bahawasanya bila rosak dalam dalaman jadi bila dipuji dia seronok, keikhlasan dia akan cacat, dan bila ikhlas dicacat merupakan roh bagi ibadat, maka ibadat dia tidak diterima oleh Allah. Bila ibadat tidak diterima Ta'ala, maka kerugian besar dia di akhirat. Dia buat ibadat kosong sana. Jadi dibimbang itulah, dia takut pujian orang ni membawa kepada kerosakan dia di sana. Sebab kenapa? Kerana jatuh mereka daripada terperdaya dengan yang demikian itu. Sebab mereka takut terperdaya, iaitulah terosaknya keikhlasan dalam semua ibadat yang dilakukan apabila mereka dipuji, dan mereka sedar bila dipuji dia rasa ditombang. Sebab dia tahu apa? Minat. Dan segala orang yang arif, ini lawan dia. Orang yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala, hadir mereka itu serta Allah Ta'ala. Ini peringkat orang arif. Itu hati dia sentiasa dawamul khudur ilallah. Hati dia kekal menghadap kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Mereka membanyakkan akan zikrullah. Sehingga dalaman mereka itu tak payah dikejut, dia berjalan. Dia orang arif billah ni sampai peringkat apa? Dia duduk saja, dia tak payah nak start. Memang dah jadi dia punya apa? Daruri dia. Goyang dulu. Goyang betul dia lalai balik. Goyang dia lalai balik. Kan? Arif billah yang pakaian dia dah. Dia duduk sentiasa di jalan. Ya. Itu kelebihan arif billah. Dia duduk dalam baqa billah. Ya. Ru'yatullah, ru'yatul khalq ru'yatul khalq billah. Dia memandang makhluk semua gerak daripada Ta'ala. Sebab itulah pujian makhluk itu semua dipandang daripada Ta'ala. Maka tidak membimbangkan akan dia. Dipandang semua dari asal yang satu. Dan segala orang yang arif itu hadir mereka serta Allah Ta'ala. Dia duduk dalam makam hadratillah. Hudur hati dia ma Allah. Maka adalah mereka itu tiada memandang lain daripada Tuhan mereka itu. Pandangan dalam sentiasa dengan Allah Ta'ala. Ini sunnah yang paling besar yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apabila dipuji mereka, maka pandang mereka adalah puji itu dari Tuhan mereka itu. Maka suka hati mereka itu bagi demikian itu. Disuka dengan apa? Disuka dengan af'al Tuhan, gerak dari Tuhan. Dipandang semua dari Allah Ta'ala. Bang Arif kalau kita puji dia pun, dia tak rasa apa. Kalau kita caci dia pun, dia tak rasa apa. Orang caci dia dipandang, dia boleh senyum. Sebab apa? Dia tak pandang orang tu, dipandang tu gerak dari Tuhan. Untuk mengajar diri dia. Jadi orang gerakkan orang tu, kata dia, gerak orang tu, maki dia ke apa, dia boleh senyum. Tapi kita tak. Sebab kita tak duduk taraf tu lagi, kita pandang orang, dia orang puji, kita sangkut dengan orang. Bila orang maki pun, kita marah orang. Sebab apa? Kita masih nampak orang. Kalau ditanya, kita mengaku, siapa gerak dia? Allah. Tapi pandangan belum lagi. Iktikad saja dia ada. Iktikad bila kita tanya, dia tahu semua daripada Ta'ala. Tapi kenapa orang tak boleh pandang? Sebab dia pandang benda lain. Kenapa dia pandang benda lain? Sebab hati dia banyak lupa kepada Tuhan. Dia kurang zikir. Dia kurang zikir, maka rohani dia tak kuat. Nak memandang setiap saat kepada af'al Tuhan dia belum kuat. Perlu kepada apa? Banyak zikrullah. Dalam Quran semua bila sebut zikir, kasirah. Zikran kasirah. Sebab dia ada rahsia di situ. Beza orang arif ialah zikir dia dengan zikir kita beza. Zikir dia banyak. Bukan zikir tentang. Dan zikir dia hudur. Hati dia sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga martabat. Martabat yang pertama dia zikir bil lisan dunal qalb. Dia zikir tapi wa qalbuhu ghafil. Hati dia lalai. Dia sebut la ilaha illallah tapi hati dia kata pergi. Itu yang pertama. Yang kedua dia zikir bil lisan tapi hati dia ada hudur dengan Tuhan.
Itu peringkat kedua. Itu dah ada darajat dia tinggi sikit. Peringkat ketiga, hati dia sentiasa dengan zikir dalam kan. Zikir nafas tak putus, sentiasa turun naik nafas dia ma Allah. Maka oleh kerana itu sentiasa dia memandang Allah Taala, gerak-geri daripada makhluk tadi semua dia pandang afal Tuhan pada hakikat. Jadi oleh kerana itu banyak perbezaan di sini tentang kerohanian dia. Di antara dia apa? Dia tidak cacat. Sebab rohani dia sihat. Rohani bila menghadap Allah dia sihat. Begitulah maknanya. Bila orang sihat tak ada masalah. Ya, pergi makan manis ke gula lemak ke apa kambing ke apa tak ada hal lagi. Saja dia makan. Ya, kalau kita tak bersihat dia ada risiko cepat dia kena. Sebab tu dia kata apa? Dia buat satu makna kiasan, makanlah kamu sebagai makan orang yang sihat. Orang sihat tak ada masalah. Maksud dia apa? Orang yang sudah kuat rohani dia berdepan dengan keadaan pun dia tak rosak. Orang puji pun dia tak rosak. Di sini kena puji sikit dia sengit. Ini bahaya. Dan adalah dalam yang demikian itu bertambah-tambah dalam hal mereka itu dan dalam makam mereka itu. Kerana apa? Jadi makam dia taraki, dia naik golongan arif billah ni kerana ghaib mereka itu daripada diri mereka itu. Ya, lenyap pandangan mereka tadi kepada diri mereka tak nampak. Dia pandang tak ada. Yang ada dia kan. Dia panggil makam adamiyah. Dia memandang ketiadaan. Yang makhluk ni hakikat dia tak ada. Macam bayang lah kan. Bayang nampak tapi orang tak kira. Ya, sebab bayang tu tergantung dengan tuan ni. Kita bergerak, bayang bergerak. Kita diam, bayang diam. Mana wujud hakiki ni sebab kita dengan bayang, kita lah hakiki ni. Ya, bayang tak ada apa. Ada tak? Ada. Nampak bayang. Tapi orang kira, tak kira. Sebab wujud yang muqayyad, wujud yang bergantung dengan benda lain, tak dikira. Jadi ni sebab kita dengan Tuhan, kita ni yang bergantung. Allah Ta'ala tempat gantungan. Allahus Samad. Allah Ta'ala tempat tumpuan. Jadi kerana tu pandang wujud yang sebenar. Sebab tu cari supaya kita mengadamkan diri kita. Itu sufi suruh kita apa? Matikan. Ya. Faslun wasal. Kerat pandangan pada diri kamu. Ya, supaya kamu dah dapat usul ilallahi ta'ala. Yang ada ilmu sesat pula orang kata Adam, Ain, Dal, Mim. Dia pula Adam. Kat belah sana tak ada kampung. Selagi kau tak jumpa Adam, kau belum betul lagi Adam. Padahal maksud sufi itu Adamun, Ain, Dal, Mim. Bukan Alif, Dal, Mim. Alif, Dal, Mim itu Nabi Adam. Ya, ni Adamun, mana ketiadaan. Maknanya apa? Suruh adamkan diri kita. Maksudnya apa? Lenyapkan, buat tak perasan dengan makhluk. Hati kita sentiasa perasan dengan dia, dengan Tuhan. Itu maksudnya. Keperasanan hati kita itu sentiasa dengan Allah, menundung keperasanan hati kita dengan makhluk. Itu dia panggil Adam, ketiadaan. Ya. Sebab apa berlaku ketiadaan ini? Berlaku dia ada sebab. Sebab pertama di antaranya keasyikan. Ya, terlampau asyik satu benda, kita tak perasan benda lain. Ya. 20 tahun dia tak berjumpa dengan ibu bapa dia. Ibu kontak, jumpa dalam internet. Bapak dia balik kat lapangan terbang. Bila turun dia flight tadi, orang ramai, dia tumpu kat Jabun kan. Orang ramai, dia tak tumpu lain, orang lain macam tak nampak, dia tumpu kat bapak dengan mak dia tu, mana dia orang. Sebab apa? Ada tarikan. Bila ada tarikan satu benda, menyebabkan dia tak perasan benda lain. Itu jazbah, tarikan daripada hati seorang dengan Allah Ta'ala. Tuan tarik, Allahu yajtabi ilaihi man yasha'. Tarikan tu berlaku, pump dia start shout dengan Allah Ta'ala. Ketika itu yang lain tak perasan. Maka orang yang keperasanan rohani dia hanya dengan Tuhan, ini golongan arif billah, maka dia selamat ni. Sini kita tengok perbezaan dia dengan orang yang belum ada keperasanan hati dia kuat dengan Tuhan. Zahid tu pun tak apa kuat lagi ni, arif dia tinggi. Kadang-kadang arif billah dan kitab-kitab disebut tanpa peringkat dia kata la arifu illallah. Aku tak kenal melainkan dia. Dia punya kalam dahsyat-dahsyat lagi. Aku tidak kenal melainkan dia. Siapa dia? Wallahu ta'ala. Itu hasil daripada tarbiyah. Zikrullah dia banyak, dia kawal riyadhah, insya-Allah sampai peringkat. Boleh sampai makam ni? Boleh. Yang tak boleh makan sampai makam risalah. Dan kerasulan Nabi tak ada. Tak ada la Nabi al-Ba'di, tak ada Nabi. Ada pun makam wilayah tidak akan sampai kalau orang yang tidak membanyakkan akan ingatan dengan Allah Ta'ala. Itu rukun paling besar. Ya. Dia kata mansyurul wilayah. Zikrullah ni mansyurul wilayah. Mana tanda-tanda orang duduk dalam makam kewalian.
Dia kena banyak. Kita mengingat ya Ta'ala, zikrullah sampai asyik. Doa asyik, rindu. Maka kerinduan yang kuat tadi menyebabkan hati dia dapat memberi bulat tumpuan kepada hadrat Allah. Ketika itu berlakulah beza ni. Dalam keadaan puji orang, ada beza. Dia nampak tu bukan orang kita. So, nampak af'al daripada Ta'ala. Maka natijah besar dapat selamat. Natijah besar dia, segala amalan dia akan selamat. Sebab tak akan masuk afat, penyakit tak masuk. Sebab gangguan tak ada. Dia masuk penyakit bila kita tak pandang hadrat Tuhan. Dan nampak diri kita, nampak diri kita datang penyakit. Kita handal, kita hebat, kita itu jadi rosak. Di sini dibuat dua perbezaan maknanya. Dan segala orang yang arif itu hadir, mana hudur hati dia serta Allah Ta'ala, maka adalah mereka itu tiada memandang lain daripada Tuhan mereka itu. Dahsyat kan? Ni mana pandang ni? Dalam. Luar biasa je. Luar macam kita juga. Sebab tu nak kenal para arif billah ni, tak tu kita tak payah kenal kan. Sebab apa? Keadaan mereka suka menutup, dia pun tak minat. Arif billah ni hati dia tak minat dengan makhluk, sebab tu dia tak terhegi-hegi nak cari pujian orang, nak cari sanjungan orang. Dia mudah kenal ni segi nak cari pujian orang, sanjungan orang tu yang rosak. Dia tak ada apa. Orang adab dia pun tak ada siapa, orang tak beradab dia pun tak ada apa. Ya. Tak ada hal. Guru Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Salah, dia mengajar sampai akhir orang tak ada murid. Dia baca kitab kat kambing tu. Bila sembelih kambing tu habis kitab tu. Kat belulang tu penuh tu. Tembus dia baca tu. Maknanya apa bagi orang? Ada orang, tak ada orang, tak ada hal lagi dia. Ya. Itu kan kedudukan dia. Sebab apa? Sebab mereka tidak bergembira dengan al-khalq, dengan makhluk. Mereka bergembira dengan al-khaliq, iaitu pencipta. Ada beza di sini. Maka apabila dipuji mereka, maka pandang mereka itu adalah puji itu daripada Tuhan mereka. Maka suka hati mereka bagi demikian itu. Orang puji disuruh nak senyum. Ka'ab bin Zuhair, bila dia memuji-muji baginda SAW dalam qasidah, Rasulullah menunjukkan kegembiraan dan melemparkan serban baginda SAW kepada Ka'ab bin Zuhair. Itu menandakan apa? Kedudukan Nabi ni lah. Bahkan Nabi lebih tinggi orang yang paling ma'rifat dengan Allah Ta'ala ialah Rasulullah SAW. Dan ada dalam demikian itu bertambah-tambah dalam hal mereka tadi dan dalam makam mereka kerana apa ni? Ni yang dia akan bertambah kerana ghaib mereka daripada diri mereka itu, lenyap daripada memandang mereka dalam memandang diri mereka tak. Dia pandang satu saja, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuhu farriq galbak minal aghyar baula yamla'u bil ma'arif wal asrar. Lenyapkan pandangan kamu kepada selain batin ghaib nazar al hal. Lenyapkan baula yamla'u bil ma'arif wal asrar. Tuhan penuhkan batin hati kamu dengan ma'rifat dan asrar. Ya. Ma'rifat, sir macam-macam terbuka lah. Dengan syarat apa? Kita bersihkan dalaman tadi. Kalau kita baru lepas puasa pun ada beza kan. Puasa orang awam dia tahan, imsak, tahan. Tidak makan, tak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Awam, peringkat awam. Ya, ada pun yang lain tak imsak, mata dia tak puasa kan, mulut dia tak puasa dan sebagainya. Itu peringkat awam. Yang kedua, dia naik satu pentambahan imsak kedua. Bukan sekadar lapar dahaga tapi dia tahan ma'as, segala maksiat yang zahir. Mata tak tengok maksiat, mulut tak cakap maksiat, kaki tangan tidak bergerak tempat maksiat. Itu dua. Yang paling tinggi yang ni. Dia tahan 3, dia pernah nahan. Dia ada 3 blok. 3 bentuk imsak. Dia telah ditambah tu lagi yang kendian. Itulah dia tahan ingatan dia selain daripada Allah Ta'ala. Setiap saat Tuhan naik nafas dia sentiasa hati dia ma Allah, hudur dengan Tuhan. Maka tinggilah kedudukan dia. Ni arif billah. Dia pusing-pusing banyak kena betul. Kasratuz zik. Kena banyak ingat Allah Ta'ala. Maka dalam orang yang arif itu melihat segala lisan makhluk kalamil haq. Sebab apa tu? Orang yang arif dia pandang makhluk bercakap itu sebenarnya gerak daripada Allah. Itu maksud. Kalamil haq, mana gerak dari Allah Tuhan yang gerak. Maka puji mereka, puji bagi Tuhan mereka itulah. Kerana bawanya puji perbuatan itu kembali ia yang berbuat. Kita puji satu lukisan, cantik sungguh lukisan ni. Pandai betul. Tengok sains Jepun tu.
Dia puji lukisan tu, mana dia muji tu Tuan pelukis. Itulah dia memuji makhluk. Pada hakikat kembali apa? Puji pada Allah Ta'ala. Tu, dia pandang macam tu. Maka kembalilah perbuatan itu bagi yang berbuat, iaitulah Allah Ta'ala Al-Fa'il Al-Hakiki. Dan memandang kejadian bagi yang menjadikan dia. Di sini tempat dia selamat. Para arif dia selamat kat sini. Sebab apa? Dia tak terganggu pandangan kepada diri dia. Sebab pandangan pada diri ni bahaya. Kan? Pandang diri kita ni penyakit datang. Mula aku hebat, aku handal, aku habis. Pada antara perjalanan nak membersihkan ni kena buang ananiyah, perasaan keakuan. Dia nak pakai dia. Apa ada zikir dia orang mana dia siapa? Allah Ta'ala. Dan hasil bahawasanya orang yang arif itu tiada memandang ia perbuatan melainkan bagi Tuhannya Azza wa Jal. Dipandang ada daripada Allah Ta'ala Az yang maha mulia, Jalla yang maha agung. Maka apabila dipuji ia, maka suka ia bagi demikian. Itu demikian mana pujian sebab memandang dari Tuhan. Kena pandangnya puji itu daripada Tuhannya. Nak pandang dia kena terang lah tuan-tuan ni. Kan? Yang ada selaput-selaput, keterek apa tak nampak, tak jelas. Sebab tu dia punya keterek dalaman kena jaga. Selaput-selaput dalaman dia apa? Ghaflah, kelalaian. Berat lagi apa? Maksiat mungkar. Itu lagi payah. Sebab tiap mungkar yang kita buat, nuktatun sauda. Titik hitam, pum, dia tutup. Buat lagi banyak, lagi gelap. Lagi banyak maksiat, lagi gelap. Dia tak boleh memandang. Itu dia kena cermin, hati dia kena bersih. Baru dia sedap memandang. Ya. Dia ada sedap pandang. Ada sedap dengar, kesedapan ni banyak kan. Sedapan makan, minum, sedapan pandang, sedapan mendengar, macam-macam sedap. Maka dalam sedap memandang dia kena apa? Kena jelas. Kita bawa kenderaan nak sedap bawa, depan jangan ada masalah cermin. Gaya lumpur naik lori balak depan macam-macam. Buka wiper pula-pula jalan. Tekan air pun tak naik. Nak berjalan apa? Pening boleh nak bawa serabut. Apa tak jelas. Pandangan tak jelas, jadi ganggu nak berjalan. Itulah pandangan rohani. Kita bila tak jelas dengan Tuhan, banyak dia payah nak memandang. Ketika itu perjalanan rohani dia terganggu. Bila terganggu dia lembab. Bila dia lembab, kereta dibawa macam tu tak boleh laju kan. Slow apa tak apa clear depan ni, kabus. Wiper tak jalan. Ya, itu maksud dia. Bila jernih cantik dia pandang pun sedap, kan? Dan adalah orang yang zahid itu kerana berdirinya serta aghyar, ya. Orang zahid tadi banding dengan arif, orang zahid masih ada tersangkut lagi. Aghyar makna ghairullah, lain betul. Mana banyak pandang termasuk diri dia lah. Dia pandang dia itu yang terganggu sikit. Ya. Dan dia sedar benda tu boleh merosakkan, sebab tu dia takut. Dia orang puji dia rasa tak sedap. Apa takut dia tumbang. Itu maksudnya. Ada arif tak? Dia pandang satu je. Maka duku cita hatinya takut terperdaya. Mana dia dah faham. Lepas tu bila puji-puji kadang dia takut-takut dia sendiri takut terperdaya sebab dia rasa dia belum berapa kuat lagi. Ya. Dan kerana inilah adalah memandang puji daripada makhluk itu dinding daripada dengan makhluk itu tiada terurai. Maknanya tak terangkat lagi dinding hijab apabila dia memandang makhluk daripada mereka itu bersalahan. Orang yang arif, orang yang sudah kenal Allah Ta'ala sungguh bahawasanya ia telah dibukakan baginya hijab Tuhan dah buka daripada iaitulah maqamut tauhid. Yang tauhid apa ni? Tauhid khas. Tauhid am, etikad. Kita beretikad semua dari Allah. Tapi dalam merasa kita nampak orang hebat. Nampak orang tu hebat, dia besar. Itu jauh lagi. Adapun tauhid ni, tauhid khas ni. Dia menyatukan memandangan dia saja. Ya, segala-galanya dia saja. Dan dirasai benda tu. Dia panggil zauq. Maka jadilah ia tiada harakat dan tiada sukun. Bila dapat rasa begini, dia tak rasa harakat dari dia, gerak, sukun, diam pun dia tak rasa dia. Bahkan gerak dan diam semua dia rasa daripada Allah Ta'ala. Ya, itu beza. Rasa tuan-tuan ni. Minta, kita minta. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud anil aqwan. Itulah dia doa dia. Allah jadikan kami orang yang tajarrud, yang terlepas daripada memandang makhluk aqwan. Ya, Allahumma ja'alna min ahli tajarrud. Wajzib qulubana, dan sentaplah daripada hati kami ya Allah. Minan nazar ilaiha, daripada memandang pada makhluk. Minta Tuhan terik, itu jazbah. Dia terik nampak sini, ini maksud itu. Bila dapat tu barulah hatta yang kasyifalana anwarul muraqabah wal syahada. Baru terpancar nur muraqabah dan syahada. Bila nur cahaya terang, senang tak kita berjalan. Kita bawa kenderaan, api terang, wah, sedaplah. Ni bawa kenderaan, api malap. Bawa motor pula tergantung lubang, cabut muntul, mentul jauh.
Habis baba kita. Begitulah mentor rohani kita, jangan dia malap, dia terang. Ya. Orang yang terang dia tak akan nampak sakanat wal harakat, melainkan tu minallah Taala. Gerak dan diam dia pandang semua daripada dia. Benda ni kita selalu ucap, la haula wala quwata illa billah, itulah dia. Tak ada haul, tak ada kuah, tak ada gerak, tak ada apa, semua tak ada kekuatan, melainkan dia. Soalan dia, rasa tak? Itu soalan dia. Kalau rasa, anda lain keadaan. Kalau dia tak rasa, dia semua kat lidah. La haula wala quwata illa billah ni, hauqalah tu bil lisan. Dia tak duduk betul kat qalbi. Dia nak bawa duduk dalam. Bila qalbi dia cantik bersih, benda tu boleh duduk, bau berlazat, dia memandang, semua tu minallah. Situlah duduk perbezaan besar dia. Nilai harga seseorang di sisi Allah dah berbeza jauh. Dengan sebab kedudukan rohani dia berbeza. Habis. Dan satu lagi, dan tiada daya upaya tu. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya baginya melainkan dengan tolong Allah. I'tikad kita dah ada semua sama. Cuma nazar, pandangan, syuhud, itu je beza. Lekat tidak, itu kena proses di banyak riyadhah wal mujahadah dan kasratuz zik, banyak mengingati Allah Taala. Allah, melainkan dengan tolong Allah Taala yang maha tinggi lagi, yang amat besar dengan kebesarannya. Walhasil kembali ke kesimpulannya apa? Minta mengadu dengan Taala. Seperti antara rukun besar orang yang dapat kurnia besar ni ialah apa? Bangun malam. Man talabal ula sahiral layali. Siapa menuntut ketinggian kena bangun malam. Minta merayu dengan Allah, insya-Allah Tuhan buka. Jangan ada terasa aku ni boleh kau. Itu jangan. Jangan bahas, kita dah bahas kan. Siapa yang merasa aku ni boleh ke duduk tahap ni, seolah-olah dia melemahkan Allah Taala. Ya, Tuhan boleh buat wali, tentang ada penyamun penyangak menjadi wali tu. Perompak pun Tuhan tarik jadi wali tu. Kita tak merompak lagi kan. Tuhan nak tarik, siapa dia boleh tarik? Jangan ada terlintas, aku ni boleh duduk makam ni. Itu salah besar. Salah besar. Mana kita suuzan dengan Tuhan. Kita kena ada husnuzan ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tuhan nak tarik sekejap, dia bukan payah sangat. Perompak penyamun jadi wali besar pun ada. Kan? Itu cerita di mana. Habislah. Kemudian Pak Mata kunta iza ataita wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil sayyidina Maulana inna khairal kullahu bid'ah wa mufta'ala wa khama'ifin wa jazib quluhana 'ala an-nasr was-sabr.